Salam sejahtera. Skandal tender, lagi pegawai kanan tentera disiasat SPRM. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM dipercayai sedang menyiasat seorang lagi pegawai kanan tentera berhubung dakwaan ketidakaturan dalam urusan perolehan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, seperti yang saya sudah nyatakan sebelum ini, selepas terbongkar tender terbuka ini ataupun terbongkar skandal rasuah dalam TDM, saya kata akan ramai lagi yang akan kena sakat. Ramai lagi penyakau-penyakau yang akan ditangkap. Silap-silap sikit, berpuluh-puluh orang akan tertangkap dan terlibat. Biasalah, kalau dah kepala pun menyakat, apalagi di tempat lain yang di bawah-bawah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, menariknya, lagi pegawai kanan tentera telah pun disiasat SPRM. Sampai berapa besar kes ini? Adakah ia juga akan mampu mengalahkan kes 1MDB? Memetik sumber berita harian BH Online melaporkan individu berusia lingkungan 50-an itu dijangka akan memberikan keterangannya dalam masa terdekat berhubung dakwaan rasuah melibatkan tender perolehan tentera. Permohonan reman 7 hari membabitkan pegawai kanan itu yang juga suspek utama kes adalah juga untuk menyiasat aspek penerimaan rasuah yang dilakukan secara terancam. SPRM juga sedang mengesan pembabitan beberapa pegawai lain sekaligus menunjukkan adanya rangkaian rasuah lebih luas dalam perolehan agensi berkenaan, kata sumber itu. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, untuk makluman anda, dalam bajet tahunan Malaysia, antara agensi ataupun antara badan kementerian yang paling banyak mendapat uang ialah di Kementerian Pertahanan. Tuan-tuan dan puan-puan, tetapi kita pun hairan. Kadang-kadang banyak berlaku tanda tanya. Kenapa seakan-akan banyak berlaku ketidakcukupan? Saban tahun diberikan bajet yang begitu luar biasa besar. Tapi macam ada sesuatu yang tidak beres. Rupa-rupanya ini yang berlaku. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, menurut laporan ini, Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki mengesahkan siasatan turut melibatkan beberapa pegawai kanan lain dalam angkatan tentera. Azam Baki minta semua pihak memberi ruang kepada pihak berkuasa untuk menjalankan siasatan secara menyeluruh serta tidak membuat sebarang spekulasi yang boleh menjejaskan proses siasatan, katanya lagi. Walaupun enggan mengulas lanjut, dia memaklumkan satu kertas siasatan telah dibuka di bawah Seksyen 17 dalam kurungan E, Akta SPRM 2009 yang memperuntukkan kesalahan menerima atau cuba mendapatkan rasuah untuk diri sendiri atau orang lain. Hukuman di bawah Seksyen 24 dalam kurungan 1 Akta sama memperuntukkan penjara sehingga 20 tahun dan denda RM10,000 atau 5 kali ganda nilai rasuah mengikut mana yang lebih tinggi. Semalam, Bernama melaporkan SPRM telah menyita jongkong emas, sebuah kereta berprestasi tinggi serta wang tunai dalam pelbagai mata wang asing dianggarkan bernilai RM6.9 juta dalam siasatan berhubung dakwaan rasuah tender perolehan tentera. Bulan lalu, Ketua Bersatu Potdeksyen Badrul Hisham Syahrin mendakwa semakan forensik terhadap dokumen yang diterimanya secara rahsia menunjukkan transaksi bulanan berjumlah puluhan ribu ringgit dikreditkan ke dalam akaun seorang pegawai kanan tentera dan ahli keluarganya. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, aduan tersebut menyebabkan pelantikan Hafizuddin Jantan sebagai Ketua Angkatan Tentera seterusnya ditangguhkan, walaupun pelantikan itu telah diputuskan dalam mesyuarat Majlis Angkatan Tentera dan menerima perkenan agung. Pada 27 Disember, Hafizuddin diarahkan bercuti bagi memberi laluan kepada siasatan, dengan siasatan dijalankan di bawah Seksyen 17E Akta SPRM 2009.
Ketua Staf Markas Angkatan Tentera Malaysia Lieutenant General Azhan Mad Othman kemudian dilantik sebagai Panglima Tentera Darat ke-31 berkuat kuasa 1 Januari lepas. Susulan itu, pada 29 Disember, SPRM membekukan 6 akaun bank milik Hafizuddin serta ahli keluarganya. Hafizuddin dan juga dua isterinya ditahan awal minggu ini selepas hadir sendiri ke ibu pejabat SPRM di Putrajaya. Pada Khamis 8 Januari, dia diberikan perintah reman selama 7 hari oleh Mahkamah Magistrate Putrajaya bagi membantu siasatan. Angkatan Tentera turut berdepan penelitian dalam satu lagi skandal selepas dakwaan tular dalam talian mengenai penglibatan pegawai tentera dalam parti liar yang dikenali sebagai Parti Yeye yang didakwa diadakan dalam kawasan kem tentera. Beberapa pengguna media sosial turut mula menyiarkan gambar-gambar acara tersebut dan menggesa pihak berkuasa menjalankan siasatan. Sebahagian netizen turut mendakwa pegawai berpangkat rendah dipaksa menyediakan minuman alkohol serta wanita di luar kem untuk pegawai atasan mereka. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Bye-bye. Sebelum kita teruskan ulasan hebat ini pada petang ini, izinkan dulu saya berkongsi dengan anda semua. Ini ialah terapi imun transfer factor for life. Terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, apabila imun badan kita lemah, apabila imun kita bodoh, apabila imun badan kita tidak seimbang, kita kena penyakit dan sukar sembuh daripada semua jenis penyakit. Imun badan yang tidak seimbang juga menyebabkan kita kena autoimun. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apabila imun badan kita jadi kuat, bijaksana dan seimbang, imun badan kita lah yang akan menyembuhkan semua jenis penyakit yang ada di dalam tubuh badan kita. Terapi imun ini mendidik, mengajar, menguatkan dan menyeimbangkan imun badan kita. Sebelum ini, apabila imun badan kita jadi lemah, bodoh dan tidak seimbang, imun badan kita gagal untuk menghapuskan semua akar penyakit yang bertumbuh di dalam tubuh badan kita. Apabila imun badan kita lemah, akar penyakit akan tetap bertumbuh, berakar dan bersarang di dalam tubuh badan kita. Jawapan kepada kesehatan yang optimum ialah peningkatan daya imun badan, penyeimbangan daya imun badan dan menjadikan imun badan kita bijaksana. Apabila imun badan kita jadi bijaksana, maka kita sehat. Cepat dapatkan produk hebat ini melalui nombor telefon saya yang tertera. Produk ini lulus KKM, halal dan diperakui oleh doktor-doktor di seluruh dunia. Tuan-tuan dan puan-puan, ini mungkin jalan penyelesaian kepada masalah anda yang Tuhan hantar kepada anda semua. Mungkin anda sudah berdoa bertahun-tahun untuk masalah kesehatan anda dan ini jawapan yang Tuhan hantar untuk anda semua. Jom kita sambung berpolitik lagi. Salam sejahtera, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Isu tentang rasuah dalam Tentera Darat Malaysia kini menjadi lebih panas. SPRM menyita 23 jam tangan Rolex di rumah isteri kedua bekas pegawai Tentera Darat Malaysia. Wow. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau rasuah pun boleh masuk dalam tentera darat, apakan pula di tempat yang lain? Dan sebagai pengulas politik, saya rasa ramai lagi yang akan kena sakat kali ini. Ramai yang akan sedang tak boleh tidur sekarang ini. Mungkin tengah bakar duit, tengah buang duit, tengah pindahkan duit, tengah macam-macam lah mereka lakukan mungkin sekarang, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sebab apabila bos besar sudah disakat, bagaimana pula yang di bawah-bawahnya? Bayangkan tuan-tuan, 23 jam tangan Rolex disita berjumlah hampir 2 juta, lebih 2 juta. Aku ni jam pun tiada tahu. Nak dapat jam tangan Rolex, bersyukur sangatlah. Tapi di mana nilai integriti? Tuan-tuan dan puan-puan, sejak Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri, kita dapat lihat apa yang dikatakan sebagai menyerbu sarang jerung. Kalau sebelum ini, kita tidak pernah dengar serbuan-serbuan, tangkapan-tangkapan, pendedahan-pendedahan
berkait dengan rasuah sebesar-besar seperti ini. Tapi sejak kerajaan ini dipimpin oleh Anwar Ibrahim bersama dengan Kerajaan Perpaduan Madani, memang kita lihat pelbagai pendedahan dan tangkapan luar biasa. Mungkinkah itu sebabnya salah satu sebab orang benci sangat dengan Anwar? Tuan-tuan, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menyita aset mewah bernilai lebih 2.2 juta ringgit susulan penggeledahan di sebuah kediaman di Pantai Timur, dipercayai milik isteri kedua kepada seorang bekas pegawai tertinggi Tentera Darat Malaysia. Menurut sumber, penggeledahan yang dijalankan pagi tadi itu turut menemukan 2 bigasi yang dipercayai digunakan untuk menyimpan barangan mewah berkenan. Hasil pemeriksaan menemukan 23 unit jam tangan jenama Rolex berbagai model dengan anggaran nilai pasaran semasa berjumlah kira-kira 2 juta ringgit Malaysia. SPRM turut menyita beberapa barangan kemas milik seseorang yang dipercayai bersubahat dan dianggarkan bernilai kira-kira RM225,000. Pengarah kanan bahagian siasatan SPRM, Zainul Darus, berkata ketika dihubungi mengesahkan perkara itu. Sebelum ini media melaporkan bekas pegawai TEDM yang disiasat dalam kes rasuah membabitkan tender perolehan pasukan keselamatan itu direman 7 hari bermula 8 Januari lalu bagi membantu siasatan kes berkenan. Selain itu, seorang daripada istrinya yang turut ditahan SPRM pula direman 6 hari, manakala seorang lagi istrinya direman 3 hari. Semalam turut dilaporkan SPRM menyita emas, kenderaan utiliti sukan berprestasi tinggi SVR, dan wang tunai dalam pelbagai mata wang asing dianggarkan bernilai 6.9 juta ringgit susulan siasatan projek tender perolehan TDM. Pada 23 Disember lalu, pegawai SPRM hadir ke Kementerian Pertahanan dan tumpuan terarah kepada projek-projek yang dilaksanakan melalui kaedah perolehan secara tender terbuka serta perolehan di bawah Pusat Tanggungjawab Tentera Darat. Wow, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita harapkan semua penyakau ini cepat-cepat ditangkap. Tidak kiralah jerung kah ikan bilis kah, tangkap. Ini melibatkan keselamatan negara, tuan-tuan dan puan-puan. Kalau sampai begini teruk, kita perlu menyokong usaha SPRM. Tangkap bukan saja jerung tetapi ikan bilis. Bukan saja ikan bilis tapi jerung-jerungnya sekali. Jangan takut. Kita mau reformasi negara. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye.